KPM. Ayo kawan kita gembira, ayo kita kelentang kelenting kelentang kelentung, alalale lale. Oh, cantik je muka ni. Fizi, buat apa tu? Cikgu. Awak ni dah lambat. Lambat? Pakaian tak kena langsung nak pergi buat aktiviti fizikal dengan pakai kot. Awak ingat nak pergi pusat memberi belah ke? Saya datang nak ambil gambar cikgu. Tak ada. Sekarang ni awak kena ikut saya. Kita jogging, kita buat aktiviti fizikal. Kita keluarkan peluh dulu. Kena jogging cikgu? Lah, saya kejar awak sekarang. Cepatnya Fizi ni. Memang cikgu. Saya dah penat lah. Cikgu. Fizi. Ya cikgu. Stop. Saya dah penat lah. Saya pun penat juga cikgu. Dah penat ni. Jom kita pergi tempat yang teduh sikit. Panas macam ni. Itulah cikgu. Jom. Cikgu dulu. Silakan. Jogging penat. Aduh. Ya, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat menonton Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Abang Fizi di sini. Harap semua dalam keadaan yang baik-baik. Ceria-ceria selalu. Tadi Abang Fizi dengan cikgu berjogging tadi. 8 round juga katanya. Hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran sains tahun 1, iaitu tajuk keperluan asas benda hidup. Okey, Abang Fizi tak seorang-seorang kat sini. Abang Fizi bersama-sama dengan seorang guru yang sememangnya sangat kacak orangnya. Daripada SK Bandar Baru Seri Damansara 2, iaitu kita persilakan Cikgu Muhammad Syukri bin Supat. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Fizi? Baik Cikgu, Alhamdulillah Cikgu. Masih lagi segar bugar bersama-sama dengan Cikgu hari ini. Tersegar bunga yang ada di depan kita ni Cikgu. Yes, tepat sekali. Baik Cikgu, hari ini kita akan belajar apa Cikgu? Hari ini kita akan belajar berkenaan tentang keperluan asas benda hidup Fizi. Baik Cikgu. Jadi topik ini adalah daripada tahap 1, daripada tahun 1. Jadi sebelum kita nak meneruskan, ayo sama-sama kita lihat berkenaan tentang objektif pembelajaran kita pada hari ini. Baik Cikgu. Jadi apa yang kita nak capai pada hari ini, iaitu yang pertama sekali, murid dapat menyatakan keperluan asas benda hidup, iaitu makanan, air dan juga udara. Yang kedua, murid dapat menerangkan manusia dan haiwan memerlukan makanan, air dan udara dalam cara yang berlainan. Dan yang ketiga, murid dapat menerangkan tumbuhan memerlukan air dan udara dalam cara yang berlainan untuk membuat makanan. Jadi itu apa yang kita nak cuba capai pada hari ini, Fizi. Ya Cikgu. Harap kawan-kawan dapat menumpukan perhatian sepenuhnya tentang apa yang Cikgu Syuk nak katakan pada hari ini Cikgu. Teruskan Cikgu. Dan kalau kita lihat di hadapan kita ni, ini ada pelbagai apa agak-agak ni, makanan, buah-buahan, sayur-sayuran kan, air dan sebagainya. Jadi untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut, kita akan tunggu selepas ini untuk kita lihat dan kita pelajari satu demi satu berkenaan tentang keperluan asas benda hidup. Baik Cikgu, kita rehat seketika kawan-kawan. Kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Selamat kembali menonton Didik TV KPM. Assalamualaikum. Sekali lagi salam sejahtera kepada semua yang sedang menonton Didik TV KPM. Fizi masih lagi di sini. Abang Fizi harapkan kepada semua dapat menumpukan perhatian sebab hari ini kita datangkan Cikgu Syuk ataupun Cikgu Syukri daripada Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Seri Damansara 2 Selangor. Hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran sains tahun 1, keperluan
asas benda hidup. Baik cikgu, kita teruskan cikgu pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Saya nampaknya kawan-kawan di rumah pun tak sabar-sabar dah ni nak belajar dengan cikgu. Okey, terima kasih Fizi. Jadi Sama-sama, sekarang ni untuk aktiviti yang pertama, cikgu nak Fizi cuba tahan nafas selama mungkin yang Fizi boleh. Cuba. Saya tahan nafas, cikgu, ya. Dua, tiga. Kita tengok apa yang berlaku pada Fizi. Nampak macam okey lagi ni, nampak steady, nampak okey. Okey cikgu. Okey, lepas nafas. Nampak dah macam termengah-mengah tu. Termengah-mengah cikgu. Fizi, cikgu nak tanya. Kalaulah cikgu kata, okey Fizi, tahan nafas selama beberapa minit, cikgu tak kata lepas nafas. Tahan dan terus tahan. Apa yang Fizi akan rasa dan mungkin apa yang Fizi akan terjadi kepada Fizi nanti? Yang pertama cikgu, saya akan pengsan. Pengsan? Ataupun saya akan berpindah alam cikgu. Berpindah alam? Pindah alam mana? Alam barzah cikgu. Maksudnya mati lah. Mati sebab tak bernafas cikgu. Meninggal dunia. Jadi kenapa Fizi kata Fizi boleh pengsan, Fizi boleh mati, Fizi boleh berpindah alam ke alam yang lain? Sebab apa? Sebab udara tak cukup dalam badan cikgu. Ya, betul. Sebab udara adalah salah satu keperluan asas benda hidup. Dan kita manusia adalah benda hidup. Jadi manusia dan haiwan memerlukan udara untuk bernafas. Jadi bukan kita saja Fizi sebagai manusia, tetapi haiwan juga memerlukan udara untuk dia bernafas sama macam manusia. Sama cikgu ya. Itu yang pertama. Ya. Okey, yang kedua. Yang kedua, selain udara, hari-hari apa kita buat? Contoh dekat depan ni, apa benda yang ada ni? Oh, ini macam sayur-sayuran, buah-buahan. Apa kita tengok je ke? Kena makan cikgu. Tepat sekali. Yang kedua, kita perlukan makanan. Makanan untuk apa? Untuk mendapatkan tenaga. Sebab itu kalau kita makan, maka kita akan berasa aktif, kita boleh melakukan aktiviti-aktiviti seharian. Begitu juga dengan haiwan. Sebab itu haiwan, dia celik je mata, dia buat apa? Dia makan cikgu. Dia cari makanan dia. Supaya dapat aktiviti, boleh ada tenaga untuk melakukan aktiviti dia seharian. Jadi kita dah belajar tentang berapa tadi Fizi? 2 cikgu. 2. Yang pertama apa? Udara. Pandai. Yang kedua? Makanan. Rasa-rasa dah makan kan? Udara dah ada, makanan dah ada. Rasa-rasa yang ketiga apa pula? Yang saya rasa kita kena minum cikgu, air. Minum. Jadi kita minum minyak ke? Tidak. Kita minum apa? Minum air. Minum air seperti dalam botol yang berada di hadapan Fizi tu. Jadi yang ketiga, betul tepat sekali Fizi, kita memerlukan air. Manusia dan haiwan memerlukan air untuk menghilangkan dahaga. Betul cikgu. Kalau kita dahaga, kita rasa tak larat, rasa macam nak pingsan, rasa lemah dan sebagainya. Jadi air merupakan salah satu keperluan asas bagi manusia dan juga haiwan. Jadi kita dah belajar tentang berapa tadi? 3 cikgu. 3. Okey, yang pertama sebutkan. Yang pertama adalah udara. Udara. Yang kedua adalah makanan. Makanan. Yang ketiga air. Yes, tepat sekali. Jadi kalau kita lihat di sini, tepat sekali seperti Fizi yang telah katakan. Pertama, manusia dan haiwan memerlukan udara untuk dia bernafas. Yang kedua, manusia dan haiwan memerlukan apa dia? Makanan untuk mendapatkan tenaga. Pandai. Dan yang ketiga, lepas makan maka dia akan mencari air. Bukan air untuk menghilangkan dahaga. Cikgu nak tanya cikgu lah kan. Kalau masuk bulan Ramadan, bulan Ramadan yang mulia ni cikgu, macam mana cikgu? Kalau masuk bulan Ramadan yang mulia, maka kita akan ada satu tempoh masa yang diperuntukkan, yang dibekalkan untuk kita makan. Bangun tak waktu tu? Oh, waktu ni cikgu. Waktu apa? Sahur cikgu. Waktu sahur. Pandai. Jadi waktu sahur tu adalah waktu sebelum subuh yang mana kita akan bangun dan kita akan makan, kita akan minum untuk mendapatkan tenaga, untuk mendapatkan air supaya kita dapat mengharungi hari yang panjang sampailah ke berbuka puasa. Berbuka puasa pada waktu
imsak cikgu. Bukanlah. Itu? Waktu maghrib. Maghrib kawan-kawan. Laju sangat nak imsak. Waktu maghrib. So petang itu kita akan makan sekali lagi. Kita dibenarkan untuk makan, kita dibenarkan untuk minum, untuk kita melakukan ibadah-ibadah yang seterusnya. Itulah cikgu. Cikgu, kalau sekiranya kan 3 elemen ni, udara, makanan dengan air ni tak ada cikgu, apa akan jadi pada kehidupan kita? Contohlah, udara ada, makanan tak ada. Kalau udara ada, makanan tak ada, air ada. Jadi kita tak dapat bertahan lama. Sebab kita tak ada tenaga. Makanan membekalkan tenaga. Jadi kita boleh bercakap, kita boleh melakukan aktiviti, adik-adik di rumah boleh pergi sekolah, boleh belajar, boleh melakukan aktiviti fizikal. Sebab apa? Sebab dia ada tenaga. Begitu juga dengan udara. Udara kalau tak ada, memang confirm, pasti kita akan mati. Dan juga begitu dengan air. Kalau kita tak dapat air tersebut, maka kita juga akhirnya akan mati. Jadi Fizi, ya cikgu. kita ada satu aktiviti sebenarnya. Baik cikgu, kita lakukan aktiviti sekarang cikgu. Jadi Fizi, apa yang ada di sebelah kanan Fizi sekarang itu ada beberapa gambar. Yang utamanya adalah gambar apa kat tengah-tengah tu? Ini gambar harimau belang cikgu. Ya, betul, harimau. Dan harimau ni dia adalah salah satu benda hidup. Betul cikgu. Dan dia mesti memerlukan udara, makanan dan juga air. Jadi sekarang ni cikgu nak cuba uji Fizi, cuba tentukan apakah yang dia perlukan untuk dia terus hidup. Cikgu beri masa lebih kurang 30 saat. 30 saat cikgu ya? 30 saat. Baik cikgu. So ready? Sedia? Baik. 1, 2, mulakan. Harimau dia akan makan rusa cikgu. Cacing cikgu ya. Takkan harimau makan cacing? Tak kenyang dia. Harimau pun tak makan sayur-sayuran cikgu. Baik. Kalau sekarang macam tu, saya nak pergi ke harimau, jarang makan roti. Dia perlukan udara cikgu. Udara jatuh pula cikgu. Tak apa, ambil slow, perlahan. Baik, dia perlukan udara. Dan dia perlukan air cikgu. Air tu kat mana tu? Air tu kat tasik cikgu. Tepat sekali. Okey. Adakah benar ataupun tidak jawapan saya ni cikgu? Jadi mari sama-sama kita semak jawapan Fizi. Betul ke ataupun jawapan tu sebenarnya salah? Okey, jadi yang pertama tadi Fizi tarik rusa kan? Ya cikgu. Rusa sebagai dia punya apa? Dia punya air ke? Rusa tu adalah makanan dia cikgu. Makanan. Jadi harimau makan rusa. Ya. Rusa minum air cikgu. Rusa bukan air. Betul. Tepat sekali. Tetapi harimau, tepat sekali Fizi. Harimau memakan rusa. Sebab harimau ni dia memang suka makan daging. Betul. Itu yang pertama. Jadi nombor 1 tepat. Okey, kita lihat yang kedua. Yang kedua tu Fizi ambil apa tengah-tengah tu? Saya rasa ni nampak macam surat khabar tengah melayang cikgu. Melayang. Jadi itu menunjukkan apa sebenarnya? Udara cikgu. Udara. Jadi sama macam kita, haiwan ini juga memerlukan udara untuk bernafas. Jadi makanan dah betul, udara pun dah betul. Jadi dah 2 markah kat sini. Cantik. Kita tengok yang ketiga. Yang ketiga ini cikgu nampak macam ada air dalam kolam ataupun tasik tu kan? Jadi cikgu, apa dia buat dekat kolam tasik tu? Dia pergi terjun, dia berenang ke? Dia mandi ke? Dia memang perlukan udara. Lepas dia perlukan udara cikgu, dia makan. Lepas dia makan, kenyang. Rasa dahaga pula cikgu. Rasa dahaga mungkin tercekik tulang. Tercekik tulang. Si rusa dia cikgu. Dia pun pergilah minum air dekat tasik berdekatan. Yes, tepat sekali. Betul. Memang dia pergi ke tasik atau kolam tersebut untuk minum bagi menghilangkan dahaga. Jadi, adik-adik sekalian, Abang Fizi dah berjaya melaksanakan aktiviti padanan dengan tepat, dengan mantap, dengan penuh semangat, iaitu seperti yang rakan-rakan di rumah telah saksikan bahawa harimau memerlukan rusa sebagai salah satu makanan dia. Betul cikgu. Kemudian sudah pasti dia memerlukan udara untuk dia terus bernafas sama macam manusia. Dan yang ketiga, dia memerlukan air untuk apa? Untuk dia menghilangkan dahaga. Menghilangkan dahaga. Jadi selain adakah harimau sahaja yang akan buat perkara ini, memerlukan keperluan asas ini, ataupun sebenarnya semua haiwan dan semua manusia juga memerlukan keperluan yang sama? Semua cikgu. Tetapi adakah kita minum air kolam sama macam haiwan-haiwan? Tidak. Kita minum air apa? Kita kena minum air masak cikgu. Ya, walaupun kita ini memerlukan air, tetapi
air yang kita minum dengan air yang haiwan minum adalah yang berbeza. Baik, kita cikgu. mesti minum air yang telah dimasak untuk mengelakkan kuman-kuman yang berada dalam air tersebut masuk dalam badan, masuk dalam perut dan akhirnya menyebabkan kita sakit perut, terpaksa pergi ulang-alik tandas beberapa kali. Dan bila dah sakit tak boleh pergi sekolah, kena pergi jumpa doktor. Betul. Doktor bagi ubat. Kena makan ubat pula kan. Itulah dia cikgu. Menyusahkan kita cikgu ya. Menyusahkan pula. Baiklah cikgu. Cikgu, berapa bintang untuk saya cikgu? Kalau macam ni saya berikan 10 bintang. 10 bintang. Yeah. Baik, dah dapat 10 bintang. Abang Fizi nak rehat seketika. Kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kepada anda yang sedang menonton Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Abang Fizi di sini, ditemani oleh Cikgu Syuk kita daripada SK Bandar Baru Seri Damansara 2 Selangor. Hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran sains tahun 1, keperluan asas benda hidup. Cikgu Syuk, silakan Cikgu Syuk. Okey, baik. Terima kasih Abang Fizi. Sama-sama cikgu. Anak-anak murid yang berada di luar sana, seterusnya kita akan belajar berkenaan tentang keperluan asas tumbuhan pula. Dan kalau kita lihat apa yang berada di hadapan ini, Ya, cikgu. apa yang ada kat sini? Kita ada pokok bunga, Pokok bunga ros cikgu. pokok bunga ros ataupun pokok bunga mawar. Mawar cikgu. Yang Ya. kita biarkan macam tu sahaja. Dan satu lagi sama juga pokok bunga mawar, yang ni cikgu dalam tetapi plastik hitam ni? cikgu letakkan di dalam plastik hitam. Cikgu, kenapa yang ini dibiarkan tak ada plastiknya, ada plastik hitam cikgu? Kita nak buat penyiasatan. Ha. Untuk kira-kira pasti apakah keperluan asas dia. Yang pertama. Ya, Jadi cikgu. Fizi, Ya, cikgu nak cikgu. tanya. Yang itu nampak mekar, nampak Betul. cantik, nampak sihat, nampak dia segar dan bugar, betul tak? Tengok dia punya bunga, warna Bunga dia merah jambu cikgu. sangat cantik dan sangat nampak awesome tak? kan? Jadi, Baik cikgu. kalau kita masukkan di dalam plastik tersebut dan kita biarkan selama lebih kurang 7 hari ataupun 1 minggu, agak-agak apa jadi pada pokok tu ya? Saya rasa dia layu cikgu. Layu Ha-ha. Jadi adakah dia akan sama macam pokok yang Fizi tengah tengok ni? Tak sama cikgu. Dia tak sama, maka dia akan layu sama seperti dalam gambar yang sedang kita tunjukkan sekarang. Nampak dia tak? punya batang dia ke bawah, jatuh ke bawah, dia punya bunga pun layu dan sebagainya. Sebab Layu apa? Di hujung mekar cikgu. Sebab apa? Sebab bila kita tutup dengan plastik ini, dia tak mendapat udara. Oh. Jadi kita dah halang udara daripada kena pada pokok tersebut dan akhirnya dia akan layu. Dan kalau kita biarkan seterusnya seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 bulan, sebulan, maka apa yang berlaku? Pokok tersebut akhirnya dia akan mati. Sian Aduh. pokok ni. Sian dia. Sebab apa? Dia tidak mendapat udara. Sebab udara adalah salah satu keperluan asas bagi tumbuhan. Tumbuhan memerlukan udara untuk bernafas dan juga membuat makanan, Fizi. Bukan Baik, cikgu. sahaja untuk bernafas. Dia juga diperlukan untuk membuat makanan. Oh. Jadi satu benda yang sangat menarik sebenarnya. Menariknya, Macam mana cikgu. udara boleh buat makanan kan? Ha-ha. Jadi diperlukan oleh tumbuhan. Tu special ataupun istimewanya tumbuhan ini. Baik, cikgu. Dan kalau kita lihat, kita tengok kat sini, bagaimana bunga dan buah itu terhasil. Kita tengok ada banyak pokok bunga, kita tengok ada banyak buah-buahan, buah mangga lah, pokok buah mangga, pokok buah betik, pokok rambutan, pokok durian dan pelbagai lagi buah-buahan yang lain. Jadi dari mana sebenarnya dia dapat buah-buah makanan dia tu? Adakah dia pergi curi ke, dia pergi kutip ke, dia pergi ambil tanpa izin ke? Macam mana ni? Saya rasa dia buat tumbuhan ni dia buat makanan sendiri cikgu. Dia boleh buat makanan dia sendiri. Dia tak sama macam haiwan. Tak sama Dia cikgu. tak sama macam manusia. Macam manusia dan haiwan, dia perlu keluar untuk menjadi makanan. Betul, tepat sekali. Tapi istimewanya tumbuhan ini adalah dia akan membuat makanan dia sendiri. Tapi dia perlukan apa tadi? Pertama, dia perlukan
memerlukan udara. Udara, cikgu. Dan selain daripada udara, sebenarnya dia juga memerlukan air. Tapi bukan nak hilangkan dahaga. Dia untuk apa, Tapi cikgu? sebenarnya tumbuhan ini memerlukan air untuk membuat makanan dia sendiri. Oh, faham. Jadi tumbuhan ni dia istimewa. Dia perlukan udara, dia perlukan air, udara untuk bernafas dan membuat makanan, tetapi air pula untuk membuat makanan. Kalau kita lihat di sini nak menunjukkan Ya, cikgu. bahawa tumbuhan itu memerlukan air. Tumbuhan itu memerlukan air. Jadi cikgu ada di sini, ada sayur apa, di pokok apa dia agak ni? Kangkung, cikgu. Kangkung. Jadi kalau kita lihat di sini, sebenarnya, okey, kita lihat di sini betul-betul, di tepi bawah ini adalah akar-akar dia. Jadi akar inilah yang akan berfungsi untuk menyerap air daripada tanah, kemudian naik terus sampai ke batang, sampai ke daun. Supaya apa? Supaya dia boleh membuat makanan dia sendiri. Sebab hanya akar adalah bahagian pada pokok yang boleh menyerap air. Jadi Fizi, faham tak pertanyaan cikgu ni? Faham, cikgu. Faham sangat-sangat, cikgu. Okey, baik. Kawan-kawan faham tak? Anggut sikit. Faham kawan-kawan kat rumah, cikgu. Jadi kan, mesti adik-adik kat rumah tertanya-tanya. Saya tak nampak pun penyerapan tu macam ni dia menyerap. Macam mana, cikgu, Jadi penyerapan ni? untuk menunjukkan dan mengesahkan, kita ada satu aktiviti yang cukup menarik. Baik, cikgu. Jadi akar ini kita boleh katakan macam kertas tisu lah. Oh. Fizi pun ada kan? Ada, cikgu. Jadi tisu ni, dia ni ada satu fungsi yang cukup menarik. Okey, berkenaan tentang akar tersebut. Jadi kalau kita cuba rendamkan, Fizi. Rendam, cikgu, ya? Rendam. Okey, Kita lihat apa yang terjadi kepada tisu ni. Ui. Okey, Fizi, cuba angkat sikit, tunjuk dekat kamera tu. Cikgu nampak, cikgu? Kita nampak, warna dia berubah kan? Berubahlah, cikgu. Sebab apa, Fizi? Sebab dia menyerap, cikgu. Yes, dia menyerap air. Sama seperti akar yang menyerap air melalui akar dia menyerap air ke tumbuhan dan akhirnya tumbuhan tersebut boleh membuat makanan dia sendiri. Okey, jadi Fizi faham? Cikgu, macam mana aliran air dalam akar, cikgu? Adakah di seperti tisu ni, cikgu? Aliran air dalam akar, sebenarnya akar tu kan dia akan jauh ke dalam tanah kan. Jadi akar tersebut akan menyerap air di dalam tanah supaya air itu boleh terus masuk ke dalam akar, terus masuk ke dalam batang dan akhirnya dipindahkan ke seluruh tumbuhan. Oh, macam tu, cikgu. Jadi sekarang ni cikgu nak cuba uji kefahaman dan pengetahuan Fizi. Kita ada di sana ada satu batang pokok yang besar dan kita nampak akarnya begitu besar di situ. Dalam juga akar, cikgu, ya? Cuba Fizi lukiskan urutan air yang dia masuk melalui akar. Cuba Fizi. Okey, cikgu. Saya rasa air tu akan berada di sini, cikgu. Okey. Air ni air. Alright. Dia akan masuk sini, cikgu. Masuk situ Naik. So akar dia Akar naik. Naik. Lagi. Sini pun naik. Dia tak turun Naik. Dia tak turun, cikgu. Dia tak turun. Naik. Dia terus naik Naik. Sampailah ke daun, batang, ranting, dahan semua, cikgu. Okey, yes, tepat sekali. Berapa Itu bintang jadi untuk itu saya punya merupakan lukisan, cikgu? urutan air yang masuk melalui akar dan akhirnya sebabkan ada air, ada udara, maka tumbuhan boleh membuat makanan dia sendiri. Jadi cikgu, kita nak pergi kepada kesimpulan. kesimpulannya, cikgu, bagaimana? Iaitu kita lihat di sini bahawa cikgu nak cuba uji kefahaman Fizi sekali lagi. Ya, cikgu. Okey, jadi kita tengok manusia dan haiwan memerlukan apa untuk bernafas? Memerlukan udara, cikgu. Udara. Ada di rumah betul ke udara? Betul. Jadi kita lihat kat sini. Ya, tepat sekali. Okey, yang kedua, tumbuhan memerlukan apa untuk bernafas dan membuat makanan? Udara juga, cikgu. Udara juga. Ya, tepat sekali. Dan kita lihat yang ketiga,
manusia dan haiwan memerlukan apa untuk mendapatkan tenaga? Memerlukan makanan, cikgu. Makanan, tepat sekali. Dan kita lihat, manusia dan haiwan memerlukan apa untuk menghilangkan dahaga? Bermula huruf A tadi. A-I-R, air, cikgu. Yes, tepat sekali. Dan akhir sekali, tumbuhan memerlukan apa untuk membuat makanan? Dia juga memerlukan air, cikgu. Air juga untuk membuat makanan. Jadi Fizi, Ya, cikgu. Abang Fizi dan juga adik-adik yang berada di rumah sekarang ini, sebenarnya kita dah lihat berkenaan tentang keperluan asas benda hidup, kita dah melihat berkenaan tentang keperluan asas manusia, haiwan dan juga tumbuhan. Jadi, cikgu harap semua yang berada di luar sana dan Abang Fizi yang berada di studio dapat memahami pengajaran dan pembelajaran kita dengan cukup baik pada hari ini. Ya. Kalau kita memerlukan ketiga-tiganya, makan, air dan udara, kalau tak ada, maka kita, tumbuhan, manusia akan Mati. Baik, cikgu. Bagaimana dengan prestasi saya pada hari ini, cikgu? Prestasi Abang Fizi, cikgu boleh katakan dia berada pada tahap yang sangat cemerlang. Jadi cikgu tambah lagi 50 bintang untuk Abang Fizi. 50 bintang. Ya. Baik. Cikgu, kalau kawan-kawan saya ni kan yang terlepas menonton Didik TV KPM, bagaimanakah cara-caranya, cikgu? Nak buat latihan pengukuhan ke? Dekat mana, cikgu? Dekat sumber mana, cikgu? Baik. Jadi adik-adik yang berada di luar sana, jangan lupa untuk kita mendapatkan latihan pengukuhan di mana? Di Porter Delima Sumberku. Okey? Jangan tak buat, jangan tak buat. Yang dekat bawah tu. Okey, baiklah, terima kasih kepada Cikgu Syuk ataupun Cikgu Syukri bin Supaat daripada SK Bandar Baru Seri Damansara 2 Selangor atas pengajaran dia pada hari ini. Cikgu, terima kasih, cikgu, ya. Okey, terima kasih kembali. Cikgu tanya cikgu, hari ini sebelum kita nak menutup perancangan kita ni, cikgu, cikgu nak menyumbangkan sebuah lagu, Betul, cikgu. nak menyumbangkan suara bersama dengan Fizi. Saya, cikgu. Sekali. Baiklah. Jom dengarkan paduan suara kami berdua. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Air, makanan, tempat tinggal dan juga udara, itu keperluan asas kita untuk kita terus hidup. Air, makanan, habitat dan juga udara, itu keperluan asas haiwan untuk haiwan terus hidup. Sama-sama. Air, cahaya, udara, itu pula tumbuhan perlu. Jika tiada pokok akan layu, sila ingatlah selalu. Ingat selalu, terus layan Didik TV KPM. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Didik TV KPM